Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Wahai Allah, ampunkan dosa-dosanya, kasihan akannya ya Allah. Tempatkan sahabat kami ini di dalam syurga-Mu tanpa hisab dan dihimpunkan bersama para salihin dan salihat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Baik muslimat yang dirahmati Allah, kekanda bonda, sahabat-sahabat yang saya sayang kerana Allah. Khabarnya kita berada di muka surat yang ke-70. Betul? Muka surat 70. Cuba tengok tarikh tu berapa hari bulan. 1 hari bulan 4 tahun 2021. Oh iyalah, sebab kita ada start sikit sekejap hari tu sekali itulah. Lepas tu kita PKP balik kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muka surat 70 ni adalah bab yang ke-10 daripada kitab Penawar Bagi Hati. Penawar Bagi Hati ni macam-macam versi sahabat. Ini yang bukan kitab asal sebab dinukilkan oleh Abdul Aziz Ismail. Jadi kita mengambil manfaat yang mungkin lebih mudah lah untuk kita memahami, dan silakan untuk berguru lagi dengan kitab yang asal itu sahabat-sahabat, sebab ini beliau mengambil tajuk dan ambil daripada bab-bab kitab tasawuf sahaja. Baik, kita dah belajar 10 bab tapi belum habis pun 10 bab tersebut. Bab yang pertama dulunya kalau kita perhatikan, saya nak go through sikit pergi kepada isi kandungan. Mungkin ada orang-orang yang baru yang dalam talian. Apa sebenarnya yang kita dah belajar sepanjang berada di Masjid Ibnu Abbas menggunakan kitab Penawar Bagi Hati? Bab yang pertama kita buat tajuk pengertian hati. Ada orang tahu hati itu yang kalau kita belah, kita operate dada, keluarlah hati. Tapi rupa-rupanya bukan itu yang nampak di mata. Apa yang Allah nampak pada peranan hati itu, kita belajar dalam bab yang pertama. Sebab tempat jatuhnya pandangan Allah adalah hati. Bukan hari ni pakai tudung kalau apa, bukan muslimat, bukan cakap dengan kau ni lama tak jumpa, gemuk semacam, sabar sikit. Okey, terasa yang kat depan ni. Okey, jadi kita duk sebut pelan-pelan sikitlah, okey. Yang Allah pandang tu hatinya. Semoga hati berjaya digemukkan sepanjang PKP ni. Itulah yang kita nak sebut, okey. Baik, yang kedua, bagaimana mengenal keaiban diri. Hidup sangat indah, sangat tenang bila kita sibuk cari keaiban diri. Kita akan jadi semakin resah, nampak macam rumahnya besar, duitnya banyak, tapi tak tenang. Kenapa? Sibuk mencari keaiban orang lain. Okay, sahabat Allah takkan datangkan ketenangan. Maka ilmu tujuannya untuk kita betulkan hati pertama, yang kedua untuk kita kenal keaiban diri kita sendiri, maka kita takkan sempat nak cari keaiban orang lain. Bab yang ketiga, peranan sifat mahmudah dalam kehidupan. Apakah itu mahmudah? Yang dipuji oleh Allah. Kita nak hidup, tak heran sangat dengan pujian manusia. Sebab Ustazah Zai selalu sebut, siapa yang biasa dengar majlis-majlis ilmu dalam talian selama ini, ujian yang besar bagi wanita adalah puji-pujian. Kan pujian, bila orang puji je mula, ya ke kurus, dah lama tak jumpa ni, bahaya. Kan elok-elok baju longgar, minggu depan datang baju ketat pula. Sebab orang dah kata kurus dah. Okay, mohon terasa. Awal-awal dah kena dah sahabat-sahabat. Maknanya orang tak puji selama ni baju longgar elok. Bila orang kata kurus, mulalah baju lama-lama yang dah sendat tu dia pakai balik. Okay, hati-hati. Jadi peranan sifat mahmudah ni kita nak kenal mana yang dipuji Allah. Sebab takut dipuji manusia, paling kita takut sahabat dipuji manusia, tapi tak ada siapa pun bila balik bertemu Allah, kerajaan langit sana, tentera-tenteranya Allah di sana sama sekali tak puji kita. Cepat-cepat bila kita dipuji oleh manusia, semua ni datang dari Allah. Hadza min fadli rabbi. Tak ada satu pun daripada aku, sebab sihatlah boleh buat rumah sebesar ini, alhamdulillah. Tapi kalau Allah tarik nikmat sihat ni, rumah besar pun tak ada makna. Contoh sahabat-sahabat kita sebut je, semuanya dari Allah. Baik, kemudian cara mendapatkan sifat mahmudah. Dah tahu sifat mahmudah yang dipuji Allah, macam mana cara nak dapatkan? Bertahun dah kita belajar ni. Kemudian bab yang kelima, ini bab yang paling deep ketika kita belajar. Ingat lagi dah? Ramai orang menangis masa tajuk ni. Taubat dari dosa lahir dan batin. Sebab dah ramai di kalangan kita bertaubat dari segi zahirnya.
Lahirnya dulu saya tak tutup aurat ustazah. Nak tengok tak gambar acik dulu? Tak payahlah cik, confirm lawa sekarang lagi dari dulu. Kenapa? Sebab kalau sekarang dah tua, tak pakai tudung lagi, aduh putih buruk benar rupanya. Kan sahabat-sahabat, kita kata, tapi kadang-kadang uban tu sebenarnya mengingatkan kita tentang kematian. Kan? Kita yang kata buruk sungguh lah ustazah, kan dah beruban ni. Elok acik pakai tudung, tak nampak putih. Sebab tu kalau pergi rehlah dengan ustazah, dia tak nak sebilik dengan ustazah. Kamu ustazah tahu rambut kita putih. Kat masjid nampak muda je, nampak lawa je kan sahabat-sahabat. Sebenarnya kalau kita cari kenapa ya Allah susun hidup kita ni muda tak ada uban, tua ada uban. Makin kita mengingatkan dah dekat dengan kematian. Dulu arwah tok macam tu juga, ingat kita masa kecil-kecil. Beruban, kepala dia tak lama, lepas tu makin uzur, makin sakit. Oh aku ni tak lama lagi dah dekat dengan kematian. Sesungguhnya. Tapi rupanya baru taubat zahir. Dulu tak tutup aurat, sekarang tutup aurat. Dulu tak sembahyang, sekarang dah sembahyang. Orang nampak baguslah kau sekarang, dah sembahyang. Dulu aku ingat lagi kau ni sembahyang pun tidak. Dah lah itu kisah lama kan sahabat-sahabat. Tapi batin tak bertaubat lagi. Kitalah juga yang duk sakit hati kat orang. Kitalah juga yang susah hati bila tengok orang senang. Na'udzubillah. Itu hati yang belum dibersihkan. Taubat belum dari segi batin. Yang ni orang tak boleh scan. Sanitize lah macam mana pun chemical kita pakai, tak ada orang boleh baca. Ni rasanya batinnya belum bertaubat lagi ni dah. Hanya kita je yang tahu. Ya Allah, tudung aku makin labuh, tapi aku makin bongkak dalam hati ni pasal apa ni? Kita je yang tahu. Okay, maka kita bersihkan melalui pelajaran taubat dari dosa lahir dan batin. Keenam, sabar dengan ujian dan mihnah. Sahabat, ujian dan mihnah. Tak ada orang yang tak melalui ujian dalam hidup, sebab dunia ini adalah pentas ujian. Semua orang akan melalui ujian. Mihnah ni lagi dahsyat lagi, satu tribulasi. Ya Allah ustazah, kalau orang lain jatuh timpa tangga, saya ni hempap dek bumbung sekali, langit-langit hempap saja sekali. Lepas satu-satu. Itulah dia Allah berikan mengikut level iman kita. Sahabat-sahabat kan, yang datang kacau ni bukan setan kecil-kecil. Kalau orang dah rajin hadir majlis ilmu ni, gemuk gedempul punya setan yang kacau ni sahabat-sahabat, besar tinggi pangkat dia. Tapi kalau kita nak sebutkan yang iman level biasa-biasa, baru nak hadir majlis ilmu pertama kali ni ustazah, ahlan. Jangan kita pandang sebelah mata. You tak pernah nampak pun. Dulu you tak pakai tudung kan? Jangan nak menghina orang macam tu sahabat. Saya takut datang masjid ustazah, saya tak reti, panas lah nak pakai anak tudung semua ni. Saya tenggek je selendang, nampaklah jambul. Makcik pandang atas bawah, takut saya nak datang kan. Terus tak datang dah orang tu sahabat. Okay, jadi jangan kita menghina sebab kita ingat siapa kita dulunya. Sebab kita mati, Allah pandang penghujungnya siapa. Melalui ujian dan mihnah inilah kita belajar sabar. Okay, sabar. Mak dulu pun lebih teruk daripada apa yang kamu lalui. Sebab tu kita belajar daripada sabar dengan ujian dan mihnah. 7, pemurah dengan kepunyaan Allah. Kan, ini pun kita terasa sangat hari tu. Pemurah dengan kepunyaan Allah. Ada orang yang bersifat mazmumah, dikeji Allah dengan sifat bakhilnya. Bahkan membelenggu tangan ke belakang. Orang datang meminta, sahabat bukannya nak bagi, tapi dia herdik, dikecam, dihina. Itu ayat Quran yang menceritakan membelenggu tangannya ke belakang. Makna dia tak nak, ni duit aku ni, kenapa nak kena bagi kat engkau? Aku yang susah payah ni. Sahabat-sahabat, kita cakap dengan orang ni, kenapa kita nak kena ada sifat pemurah? Yang kita nak beri tu kepunyaan Allah. Kita je kata rumah aku ni dulu mula-mula aku buat, kalau Allah nak tarik sekejap je muslimat. Duit dalam dompet kita tu sekejap je kalau Allah nak tarik. Jadi kenapa kita nak bakhil dengan apa yang Allah punya? Sebab Allah Maha Pemurah, Allah Maha Kaya, lagi kita belanjakan ke jalan Allah. Ajaib, subhanallah. Tak habis duit saya ustazah, punya sedekah banyak. Cuba tanya kawan-kawan kita yang dermawan, pemurah kan. Pahala kau makin kaya, lagi makin sedekah, lagi makin kaya. Aku stres lah tengok engkau. Dia pula yang stres. Aku stres lah tengok engkau lagi pemurah, lagi makin kaya. Sebab tak pernah lagi diceritakan dalam Quran, hadis, sirah. Allah meremang bulu roma sahabat. Tak pernah lagi diceritakan orang yang pemurah jatuh miskin. Tak pernah. Tapi orang bakhil, kaya raya, bakhil, jatuh miskin, itu biasa. Tapi kenapa kita ditakut-takutkan? Quran pun cerita bahawa iblis ni kerjanya adalah bila kita nak jadi pemurah,
sahabat, dia akan bisikkan kita dengan kefakiran. Janganlah bagi RM10. Kan nak keluar di pisang goreng jual, anak kau tunggu nak oleh-oleh apa dari masjid tu. Bagi RM1 cukup lah. Tadi masa datang bawa RM10, niat masuk sungguh dalam tabung. Sepanjang 1 jam dengan kuliah ni, tak payah RM10, anak kau tunggu. Ada cucu kan tadi kat rumah, nak beli aiskrim cukup tu. Bagi RM1 cukup. Sebab kita, kan tak cukup pula kalau bagi RM10. So dari niat nak bagi 10 tu jadi RM1. Jadi usahakan dah niat 10, apa pun berlaku tetap bagi. Anda akan rasakan kelainan dia. Masya Allah, Allah ganti on the dot sahabat. Dalam kuliah online semalam kemarin saya cerita juga benda macam ni. Ajaib sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okay? Baik, pemurah dengan kepunyaan Allah.